suka betul bila orang excited pasal draft. Tapi ini Todak lah. Todak memang macam-macam. And Team Lunatic, saya nak terus tanya kepada Kokoro. Benedetta first ban. Ini respect ban lah. Sebab kita tahu penggunaan Fomes, Benedetta dia tak ada ubat. Tak ada siapa lagi boleh counter. Betul tak? Okey, bagi pendapat saya betul, tetapi ada kekalahan pada minggu lepas. Kalau tak silap saya, dia dah menghancurkan 100% kemenangan Fomes ini. Tapi dalam masa sama kita kena ingat, adakah berbaloi untuk tim Lunatic keluarkan Benedetta antara pemilihan ban yang pertama ini? Mana wife saya? Saya tak jumpa. Ciku ke ni? Alah, mana benda ni? Tapi tak apa, kita tengok ada dekat dalam game ni. And yes, itu adalah soalan yang bagus. Benedetta first ban. Memang respect kepada Fomes, tapi adakah ini mungkin akan bazirkan mereka punya ban? Tapi kalau mereka dah buat macam ni, maksudnya mereka ada satu priority yang mereka nak dapatkan sebagai first pick. Sebab kita boleh cakap macam mereka buangkan satu ban dengan sengaja. Jadi apa yang tengah open sekarang yang mungkin Team Lunatic boleh cuba dapatkan? Saya rasa Team Lunatic boleh dapatkan seperti mana kita boleh lihat gol Dilo, penggunaan Khalid. Walaupun ada kekalahan baru-baru ini, tapi saya yakin Godilo menggunakan Khalid dengan amat baik. Kalau penggunaan Khalid pada game kali ini akan diketengahkan, tetapi pasukan Todak akan keluarkan Link terlebih dahulu. Ramis boleh saja diambil. Okey, Lafel dan juga Kogoro. Saya perasan di mana tim Lunatic keluarkan line up yang baru, di mana Yamichi dan juga Tom Tifai yang akan bermain. Baru perasan Tom Tifai akan main. Dan yes, Paramis akan diambil terlebih dahulu. Dan Tom Tifai, Kokoro ada apa-apa info pasal dia ke? Untuk Tom Tifai? Ya. Tom Tifai saya rasa ini merupakan debut pertama dia. Okey. Dia merupakan satu pemain di Dia akan main dekat kawasan mana? Dia di goal laner. Okey, so ini adalah goal laner. Yep, Tom Tifai goal laner. Jadi main tak main. Okey, ini agak menarik. So Paramis menjadi first pick untuk Lunatics. Pasukan entahlah, saya nak ramal dia punya drama sebenarnya sangat susah. Okey, mereka mengambil Pakito dan juga Claude. Buat masa sekarang ni, Claude ni boleh letak dekat goal, boleh letak dekat kawasan mid. Sebab in case kalau kena pressure sekalipun, dia boleh menggunakan Blazing Dot untuk clearkan minion. Saya suka penggunaan Pakito yang diambil oleh pasukan Todak, sebab berkali-kali bila minggu lepas dan minggu ini, sesiapa yang pakai Pakito dia memberi damage yang begitu besar. Sama seperti rambut Zid Pakito itu. Cakap pasal rambut Zid, saya tak boleh Zid macam ni Zid. Janganlah Zid. Tapi debut awak Sif dah buat hal. Dia tak ada pun kat atas meja. Tapi apa ni, Cloud telah pun diambil oleh Todak. Sebab Todak sedar komposisi untuk pasukan Team Lunatic, adanya Faramis mungkin akan adanya team fight ataupun team war kat situ. Dan Cloud merupakan satu pick yang bijak kerana dia bukannya single target dan dia secara crowd control. Ya, dia terus boleh masuk Blazing Duet, semua orang mati serentak. Dan Team Lunatic mereka terus membalas dengan membawa Esmeralda dan juga Clint. Dekat sini kalau ini adalah Pakito jungle, saya rasa ini adalah pilihan yang mudah untuk mengambil Dairos supaya ada jawapan lawan dengan Esmeralda. Kalau tak, susah sebenarnya untuk lawan dengan Esmeralda. Dan pemilihan untuk pasukan Todak, Dirov yang akan digunakan, adakah ianya selaku jungler ataupun EXP? Nampak gayanya mungkin EXP sebab ada Esmeralda di tangan pasukan Lunatic ini. Pasti ianya memberi kesan yang begitu besar dari sudut lane yang ada di dalam EXP lane itu. Ya, Todak sedar kerana adanya Esmeralda, dia terus ambil counter pick Dairot. Kalau Dairot menang di bahagian EXP dengan pada fasa awal game, dia memudahkan untuk pasukan Todak melakukan rotasi dengan lebih awal dan boleh mendapat kemenangan pada awal game. Ya, sekarang ni soal dia, Todak mereka nak fokus kepada mana? Mereka nak fokus kepada mid lane ataupun jungle, sebab mereka dah bankan Link, di mana Emal, dia punya Link memang terlampau kuat. Sampai ke hari ni masih kekal nombor 1 sebagai gol pemilik yang paling tinggi dekat dalam satu game. Dia dapat nombor 1, nombor 3 dan nombor 4 tak silap. Tapi nampak gayanya mereka rasa yang Faramis ni akan jadi Faramis mid, jadi mereka keluarkan Atlas, keluarkan lagi banyak crowd control. Interesting. Ya, antara kita sendiri nampak bagaimana impact Atlas ni dengan adanya crowd control AOE yang mampu dihasilkan oleh Atlas ni memberi impact yang begitu besar. Tetapi untuk pasukan tim Lunatic, mereka boleh keluarkan mage kalau mereka mahukan. Antaranya adalah Lunox, sebab pengguna Lunox yang sangat-sangat mahir di dalam pasukan Todak, Ciku guys, sangat-sangat bahaya. Lunox je kalau dimainkan boleh diletakkan selaku jungler, boleh diletakkan selaku mid laner. Okay, so ini yang saya nak cakap Lunox. So dia macam bagus dengan tak bagus band Lunox. Sebab apa yang tak bagus, sebab kemungkinan kalau Todak pakai Lunox, mereka akan letak dekat kawasan jungle. And disebabkan ada Dairov dan Pakito, nampak macam dah ada jungler dekat situ. Tapi disebabkan ini tim Todak, tiba-tiba Pakito dekat gold lane, Dairov kat EXP. Betul. Benda tu pun boleh jadi. Sebab tu bila lawan Todak, dia memang susah. Sebab macam
band tu bagus dengan tak bagus. Jadi nak betul-betul nak letakkan rating dekat band tu susah. Betul. Rating yang untuk diletakkan untuk pasukan Todak ni, bagi saya untuk teka-teki untuk pasukan Todak ni sangat susah. Sebab dia punya draft pelik-pelik. Dan sekarang ni tim Lunatic terus saja mengeluarkan Maltida. Kenapa Maltida? Antara pemilihan yang bagus juga sebab kita sendiri nampak bagaimana pasukan Todak komposisi mereka lebih gemar untuk meletakkan fighter di bahagian side lane. Matida tu antara hero yang bagus untuk memberi satu follow up kepada fighter itu dari sudut pergi kepada backline musuhnya. Ya, tapi Ruby telah diambil. Ini juga adalah antara favorite untuk Yumski sebab ke belakang ini bila pasukan Todak mereka menggunakan marksman dekat kawasan tengah, mereka akan ambil hero seperti Ruby dan juga Fermis kerana kedua-dua hero tu kalau sesiapa cuba untuk engage mereka boleh tarik balik. So saya rasa untuk pasukan Todak mereka dah dapat hero yang mereka mahukan. 150 total assist untuk Yumski, sangat-sangat tinggi. Untuk point tu letak dalam konteks aim yang paling tinggi dekat dalam liga dah lebih daripada 200. Still nombor yang sangat bagus untuk Yumski. Dan sekarang ini tim Lunatic masih tidak ada jungler. Masih tidak ada mid laner Ataupun roamer. Roamer sebab mungkin Faramis boleh jadi mid laner. Betul. Dan apakah Masha Masha roamer? Tak mungkin assassin yang akan diguna pakai. Nampak gayanya Hayabusa. tim Lunatic akan memilih Hayabusa selaku jungler mereka. Mereka akan tumpukan kepada penggunaan hero yang sangat-sangat selesa diguna oleh Imal, iaitu assassin. Bagi jawapan untuk pasukan Todak, mage yang mereka perlukan, adakah mereka akan guna pakai Lilia ataupun Kagura? Ini pun okey. Saya pun tak pasti. Lupa Moon tak main. Itu nampak tak? Disebabkan benda tu betul-betul buat kita buat kita pelit. Ciku sendiri cakap dalam interview sebenarnya ada mage yang dia boleh pakai tapi belum dipaksa untuk diguna lagi. Jadi kalau ambil pun kita tak terkejut. Jadi kita tengok magic damage akan dikeluarkan oleh Cecilion. So ini adalah pilihan yang selamat. Dan nampak gayanya Ciku guys lawan dengan Team Lunatics, dia akan pakai standard mage. Ya, standard mage. Ciku guys dah berani untuk membawa mage di dalam perlawanan ini. Adakah Ciku guys berjaya untuk menjadi seperti Moon atau lebih seperti itu? Ini sekarang tengok pada bagian draft Team Lunatics dengan Todak. Apakah win condition yang kita perlu tengok untuk kedua-dua pasukan ni? Untuk pasukan Todak, apa yang mereka perlukan adalah menghidupkan Pakyuto itu. Bila Pakyuto dapat power spike dia akan mengeluarkan damage yang begitu banyak. Bagi untuk pasukan Lunatic pula, apa yang mereka perlukan adalah hidupkan. Kalau dah mencecah level 4, Curl Altar harus diguna pakai apabila masuk kepada team fight. Jangan terburu-buru. Perlukan strategi ataupun komposisi mereka lebih stabil lagi. Ya, pasukan Lunatics nampak seperti mereka punya team fight bagus, tapi kalau sesiapa ketinggalan seorang-seorang, Hayabusa dan juga Masha boleh burst dengan sangat-sangat cepat. Untuk pasukan Todak, saya suka mereka ada balance early, mid dan juga late game. Tapi kita dengar sepanjang ini kita punya fans semua memang sangat-sangat hype. Jadi marilah kita hypekan game pertama di antara pasukan Todak lawan Team Lunatics. Tim Lunatic dan pasukan Todak, siapakah yang akan memenangi perlawanan ini? Dan rival pada awal game terus saja ditekan oleh Yamichi. Yamichi terlalu berani dan sprint telah diguna pakai oleh Yamichi, cuba untuk memperlahankan farming yang ada untuk pasukan Todak ini, iaitu rival. Ya, jadi nampak gayanya Masha akan digunakan sebagai seorang roamer. Jadi crowd control untuk pasukan Lunatics tak banyak. Jujur memang tak banyak. And Yuski dia kesorangan, dia terpaksa menggunakan dia punya flicker untuk melarikan diri. Kalau perkara yang sama dilakukan oleh pasukan tim Lunatic ini, cuba memberi asakan, tetapi rival nampaknya tak diberikan tekanan yang begitu tinggi. Yumski belum melarikan diri, nampak gayanya boleh untuk melarikan diri. Yumski terus saja ditekan daripada awal babak perlawanan dan sekarang ini di bahagian bawah Tontify akan buy one dengan Momo. Siapa akan menjadi marksman yang terhebat pada lane ini? Dan saya rasa kedua-dua pasukan perlu play safe. Kena item kena siap. Dan club perlukan 2 item untuk mendapatkan true damage. Ya, jujur saya cakap dekat kawasan gold lane, saya tak kisah kalau Momo kalah pada bahagian awal game sekalipun, sebab dah berkali-kali kita tengok bila dia dah dapat 2 item tu, dia punya damage macam lagi tinggi daripada clock lain yang kita dah nampak dekat dalam game. Dan untuk Tontify agak menarik. Kita tengok dia punya setup emblem dekat marksman, dia fokus kepada crit damage. Dan Goldilocks terima banyak damage daripada Formis flicker, tapi tidak berjaya untuk securekan kill dekat Goldilocks. Goldilocks hampir saja dijatuhkan, tapi dalam masa yang sama Formis telah menggunakan flicker dia dan mungkin ada sedikit pembaziran.
Tetapi kita lihatlah pasukan Todak dah mendominasikan di bahagian EXP lane itu. Tapi pasukan tim Lunatic sedar Dairot tiada flicker, yang merupakan satu advantage untuk pasukan Lunatic untuk mendapatkan turtle sekarang ini, dan kedua-dua pasukan berarak untuk mendapatkan turtle yang pertama ini. Ya, kita tengok Team Lunatics, mereka dah mulakan turtle tersebut. Yamichi ditarik oleh Yuski, tapi dia ada banyak HP. Dia terpaksa menggunakan dia punya sprint. Dia berjaya untuk lari. Rain, adakah dia akan tarik Yuski? Nampak gayanya tidak. Team Lunatics pada awalnya nampak seperti mereka dapat kontrol kawasan turtle, tapi sekarang ni Todak mereka dah tarik turtle ke arah mereka. Dan Emal dia dah dapat dia punya purple buff. Adakah mereka akan gerak dengan lebih agresif? Rain terus flicker ke depan. Dia berjaya untuk dapatkan rival, tetapi rival masih berjaya untuk dapatkan turtle. Dan pasukan Lunatics tidak berjaya untuk punish pasukan Todak. Ya, pasukan tim Lunatic apa yang mereka perlukan adalah crowd control. Tapi berdasarkan drafting untuk tim Lunatic ini adalah memberi pressure ke arah jungler pasukan Todak. Kalau pasukan tim Lunatic tidak melakukan strategi mereka, iaitu mengganggu ataupun memperlambatkan lagi farming yang ada untuk pasukan Todak, pasti bila mencecah kepada late game, siapa yang boleh set upkan untuk pasukan tim Lunatic ini? Betul, sedar tak sedar, sementara pasukan Todak mendapatkan turtle sebentar tadi, Dairot telah licinkan dia punya gold plate di bahagian top. Ya, dan disebabkan tu kita tengok daripada segi goal advantage 1000 untuk pasukan Todak baru 3 minit, dan mereka berjaya untuk dapatkan ke bahagian atas. Gol yang cuba untuk melarikan diri, tapi first blood diberikan kepada Formace. Kemudian ke bahagian bawah, rival berjaya untuk dapatkan Yamichi. Ya, 2 berbalas kosong. Kita lihat bagaimana pasukan Todak mendominasikan perlawanan pada fasa awal ini. Nampaknya seperti pasukan tim Lunatic dengan drafting yang mereka ada memang agak sukar untuk melakukan satu setup untuk mendapatkan sasarannya, iaitu ahli pasukan Todak ini. Saya setuju sebab speaknya Masha tidak ada habis sekarang ini. Tapi Yumski terus ke depan berjaya untuk dapatkan diorang. Dan ke bahagian atas, Formace berjaya dapatkan lagi satu kill dekat Goldie. Look, pasukan Todak menang dekat kawasan atas, menang dekat kawasan bawah. Sekarang ini pasukan Lunatics mereka kena hadap dengan Todak yang ada 3000 goal advantage. 5 berbalas kosong. Hampir ke semua laning telah dimenangi oleh pasukan Todak. Apa yang telah terjadi pada pasukan tim Lunatic ini? Adakah disebabkan drafting yang mereka pakai ini akan mensasarkan kepada objektif sebenarnya, tetapi objektif yang mereka mahukan tidak dapat, iaitu mengganggu ahli pasukan Todak untuk mendapatkan farm. Betul, untuk mendapatkan farm 3000 gol sekarang ini, dan Momo telah menyiapkan Demon Hunter Sword, dan Yamichi mungkin saja akan ditangkap. Ya, Yamichi terpaksa melarikan diri. Rain ke depan dengan Shadow Stampede, tarik Chico ke belakang, tapi masih berjaya untuk dapatkan Yamichi. Formace dapat secure kaki, nampaknya tidak. Godilo ada untuk menjaga Emal. Emal terus ke depan. Oki Shadow kill kepada Yumski, tetapi tak cukup damage. Terpaksa ke belakang menggunakan dia punya quad Shadow. Wah, nampak gayanya yang ahli pasukan Todak akan mulakan turtle ini terlebih dahulu, kerana kita boleh nampak bagaimana perbezaan gol inilah yang menunjukkan yang pasukan Todak sedang mendominasikan perlawanan yang pertama ini. Okey, kita nampak pasukan Todak memang mereka dah kontrolkan game, tapi soalan saya dekat sini, apa yang tim Lunatics perlu lakukan untuk mereka comeback dekat dalam game ni? Tim Lunatic perlu untuk mendapatkan power spike yang cukup. Tapi untuk team fight saya rasa kurang sebab adanya Masha. Tak ada. Tapi sekarang ni Rain. Ya, Rain dipunish oleh rival, terpaksa melarikan diri. Manakala saya nampak tadi Yamichi seperti cuba untuk mendapatkan Momo, tapi disebabkan dia adalah Roma, damage masih tak cukup sekarang ini. Dan betul, damage tak cukup lagi. Cakap pasal damage, sebab sekarang ini 4000 dan fokus untuk pasukan Todak ada di bahagian bawah. Sebab top sudah terdapat. Dairot masih ada di top. Dan sekarang ini rival di bahagian belakang. Ya, rival melarikan diri. Yumski dekat situ cuba untuk tangkap sesiapa. Segway berjaya untuk mendapatkan Yamichi, cuba untuk melarikan diri. Blazing Duet daripada Momo. Damage cukup atau tidak, nampaknya tidak. Dia akan ke belakang dengan Battle Mirror Image. Pada bahagian atas, Formace dah meratakan semua turret di bahagian atas. 7 berbalas kosong, perbezaan gol berpihak pada pasukan Todak. Lihatlah bagaimana pasukan Todak sedang mendominasikan corak permainan mereka. Mereka tahu dengan drafting yang mereka pakai ini, mereka tahu power spike yang harus mereka keluarkan. Walaupun tidak cukup item lagi, tetapi komposisi daripada pasukan tim Lunatic. Formace kesorangan diri dan ke altar telah digunakan. Nampaknya Formace akan dijatuhkan oleh Rain. Rival dan Yumski ke depan. Ciku guys kat bahagian belakang menggunakan menyesaikan keluar. Tangkap semua orang, tapi Tom T5 berjaya untuk dapatkan shutdown. Triple kill untuk Ciku guys. Ciku guys telah mendapatkan triple kill pada minit yang ke-6 ini. Ini merupakan pahala petaka untuk pasukan Lunatic. Pada mulanya saya lihat Lunatic ada advantage di dalam war tersebut kerana altar dibuka, dan sekarang ini Ciku berjaya untuk menerbalikan keadaan.
Wow, Ciku, saya yakin. Okey, dia dah ambil purple buff sekarang dan pastinya dengan cooldown yang dia ada ini akan mempercepatkan skill set dia untuk mengumpul stat dan kini turtle akan muncul di bahagian bawah. Pasti pasukan Todak akan cuba untuk mendapatkan turtle ini dengan sangat mudah kerana pasukan Lunatic telah ditekan seteruk-teruknya pada minit yang ke-7 ini. Ya, sesungguhnya Sicily ni hero league game. Tapi kalau dah 7 minit pun damage daripada Ciku guys sangat-sangat sakit. Susah untuk tim Lunatic untuk menjawab. Formis seorang ini dia akan melarikan diri. Tapi tengok damage yang dia keluarkan Yamichi. Lagi sakit. Formis 1v4. Dia masih kekal kat situ. Dia cuba keluarkan damage kepada Rain. Rain nak tarik keluar. Tapi Formis 1 lawan 4. Tak ada masalah. Yumski berjaya untuk mendapatkan top T5. Ciku guys, mega kill. 13 kill untuk Toda. Hanya 2 untuk tim Lunatics. 13 kill pada minit yang ke-7 dan 5 turret telah pun dijatuhkan oleh pasukan Todak. 7,000 gol. Wow, nampaknya seperti pasukan Todak sedang mendominasikan. Kalau kita nampak bagaimana pasukan tim Lunatic, adakah mereka dah bersedia dengan drafting yang mereka bawakan ini? Kerana nampaknya pasukan Todak yang jauh lebih bersedia. Dan kini ditarik 2 orang tertangkap. Double kill diberikan kepada rival. Pasukan Todak sekarang mereka boleh camp dekat depan tim Lunatics punya base kerana dengan Sanguine Claw pun kita boleh nampak Yamichi banyak sangat HP yang ditolakkan. Minion dah masuk. Rival ada full stack dia punya passive. Pasukan Todak mereka akan mengambil 1 inhibitor turret secara percuma. Formis dah ada Hunter Strike. Kalau tadi damage tak cukup besar, sekarang jadi jauh lebih besar dan pasukan Todak mereka akan dapatkan lagi 1 inhibitor dan blazing 2 digunakan oleh Momo ke depan mencoba untuk dapatkan Abel. Top T5 cuba untuk balik kepada base. Double kill diberikan kepada rival. Unstoppable untuk Ciku guys. Game pertama akan dimenangi oleh pasukan Todak.